yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ومن هدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin, wa ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Musalla Darussalam, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita ruang dan kesempatan masa di dalam waktu yang berharga ini untuk sama-sama kita mendengar beberapa untaian hadis daripada kitab Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah ala Al-A'malil Yasirah, hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Kita masuk pada hadis yang ke-24, hadis yang menerangkan tentang satu zikir yang menghapuskan dosa syirik. Bisanad muttasil wa bihi ilayhi an Ma'qil ibn Yasar qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa shahida bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشرك فقال هو فيكم أخفى من دبيب النمل فسأدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره أو صغير الشرك وكبيره قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يقولها 3 مرات رواه أبو بكر المروزي. Daripada Sayyidina Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata bahawa Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata dan beliau telah bersaksi dengannya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksud dia dekat sini wa syahida bihi ala Rasulillah? Maksudnya di sini mengikut daripada apa yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Al-Syafi'i Al-Hasani Al-Azhari. Yang dimaksudkan dengan wasyahida bihi ala Rasulillah ini ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang sangat meyakini kebenaran pada setiap ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tak ada orang yang lebih percaya daripada Sayyidina Abu Bakar apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebab tu diberi julukan ataupun diberi gelaran As-Siddiq. Yang inilah orang yang benar dan membenarkan, membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masa semua orang tengah mendustakan Nabi, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Nabi. Bahkan kalau Nabi ucap lebih daripada tu pun dia cakap aku percaya. Maka ini adalah setinggi-tinggi keimanan yang ditunjukkan oleh baginda ataupun oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sahabat yang paling rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bapa mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang pertama yang memeluk Islam, orang yang sentiasa bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebut tentang syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut tentang syirik ini kepada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu baginda telah bersabda, syirik ni apa dia? Baginda kata, iaitulah yang ada dalam diri kamu semua. Syirik ini ada dalam diri kita semua. Apa yang dimaksudkan dengan syirik yang ada dalam diri kita ni? Syirik yang ada dalam diri kita ni bukan bermaksud menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di atas jalan iman, matikan kita juga di atas jalan iman, dan dibangkitkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga bersama dengan orang beriman yang lain. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makna syirik ini? Yang dikatakan syirik ini ialah ada di dalam diri kamu semua dan lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Semut tu dihalui semut dihalui. Tuan-tuan, kalau kita tengok semut atas kapet ni, kita pun tak nampak, sebab dia terlalu kecil, dia terlalu halus. Jadi nak kena tengok teliti betul-betul baru kita nampak ataupun kita merasai adanya kehadiran semut. Salah satu dia, kalau semut tu semut api. Semut api. Kena pula Tok Imam jadi imam ke depan, semut api masuk dalam kain. Jenuh. Itu merasai kehadiran semut, kan? Tapi syirik ni dia lebih tersembunyi daripada semut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan syirik ni apa dia? Benda yang dilakukan adalah bukan disebabkan kerana Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk dalam unsur syirik, tapi ini dipanggil sebagai syirik kecil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan tunjukkan kepada kamu satu amalan yang sekiranya kamu melakukannya, nescaya telah pergi daripada kamu perkara-perkara kecil bagi syirik dan perkara-perkara besarnya. Atau yang baginda sabdakan adalah perkara yang kecil bagi syirik dan perkara yang besar baginya. Ada dua lafaz dekat sini. Sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut zahaba anka sigharu syirki wa kibaruh au saghiru syirki wa kabiruh. Jadi dekat sini berlaku syakkur rawi. Orang yang meriwayatkan hadis ni iaitu Sayyidina Ma'qil ibn Yasar, tak dapat pastikan lafaz yang mana yang digunakan oleh Nabi, sigharu syirki wa kibaruh ataupun saghiru syirki wa kabiruh. Tapi dua-duanya memberi makna yang hampir sama. Nabi kata, kalau siapa yang baca doa ni, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baginda telah bersabda, katakanlah, Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung dengan bantuanmu, an usyrika bika, daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahui hal tersebut, wa astaghfiruka, dan aku memohon keampunanmu, lima la a'lam, terhadap apa yang aku tidak ketahui. Baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Baca waktu bila nak baca, bila-bila masa pun boleh baca. Nak baca dalam doa lepas solat pun boleh, nak baca dalam sujud kita pun boleh, nak baca
dalam solat kita pun boleh, bila-bila masa saja pun kita boleh baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Cuma hak ni Nabi tak sebutlah dalam solat. Cuma boleh tak nak baca dalam solat, tak ada masalah. Tidak ada masalah, dia sebagai satu doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Al-Marwazi dalam Musnad Abi Bakr halaman yang ke-55. Baik. Pengajaran daripada hadis ni, setiap muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Nak mengaji akidah, kena cari tok guru hak yang betul-betul itqan, yang betul-betul mutqin dalam ilmu akidah itu sendiri. Janganlah kerana habuan dunia dia tergamak menjual akidahnya lalu dia redha menjadi seorang yang murtad daripada agama Islam. Wa'iyadzubillah. Ada orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan habuan dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Bermula dengan perkara-perkara yang kecil dan diakhiri dengan benda yang besar. Maka ini adalah salah satu daripada musibah. Yang disebutkan sebagai musibah ni apa dia, tuan-tuan dan puan sekalian? Dalam satu kata-kata yang disebutkan di sini adalah tidak dinamakan sebagai musibah bagi sesiapa yang kehilangan orang yang disayangi. Kita kehilangan orang yang kita sayang tu satu musibah adalah, kan? Tetapi di sisi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, musibah ni bukanlah satu benda yang bila kita hilang orang yang kita sayang dinamakan musibah, walaupun ia sebagai musibah. Tetapi musibah yang besar kata mereka ialah innamal musab man faqida thawab. Barang siapa yang kehilangan untuk melakukan ketaatan dan juga mendapatkan pahala. Orang yang gagal mendapatkan pahala itu dikatakan telah ditimpa musibah. Apatah lagi bagi orang yang kehilangan imannya, maka ini adalah sebesar-besar musibah ke atas diri dia. Jadi setiap orang perlu memelihara akidahnya dengan sempurna supaya dia reda dan menjadi seorang yang kuat keimanannya dan dia tidak akan keluar daripada Islam. Menerusi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan syirik kepada dua bahagian. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Maksud syirik yang besar adalah beranggapan bahawa ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni adalah syirik yang besar. Terkeluar orang ni daripada Islam. Bila dia yakin saja ada Tuhan lain, dia yakin saja ada kuasa lain yang mengatur dia, yang mengawal dia, yang memberi rezeki kepada dia, maka dia ni telah pun menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat susah untuk kita letakkan seseorang itu berada di luar dari neraca iman, neraca Islam. Ada setengah-setengah orang dia senang sangat mengkafirkan orang. Tetapi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain. Cumanya dia adalah dawabit ataupun dia ada parameter dia. Maksud syirik yang sebesar adalah beranggapan bahawa ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Manakala maksud syirik yang kecil pula adalah tindakan seseorang yang melakukan sebarang perbuatan kerana makhluk dan bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia buat satu benda tu bukan dengan ikhlas. Dia buat satu perkara itu bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab nak benda lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita hanya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang disandarkan, yang dilakukan dengan maksud ikhlas. Tidak ada maksud yang lain. Ikhlas ni apa dia? Tidak adalah perkara yang lain yang menjadi perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang dia buat itu sebab Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab benda-benda yang lain. Hatta sekiranya kalaulah seseorang itu beribadah,
Ni cerita kalau kan. Benda tak mungkin lah nak jadi kat kita, tak mungkin nak jadi dekat kita tak. Tapi kalaulah seseorang itu beribadah, kemudian datang satu suratan yang mengatakan bahawa kamu ni adalah ahli neraka. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita ni tengah-tengah duk sembahyang, tengah-tengah duk puasa, tengah-tengah duk baca Quran, kemudian mai satu makhluk yang kita pun tak kenal, nah, bagi tahu sebenarnya Tuhan dah bagi tahu kata kamu ni ahli neraka. Kita duk fikir tu kan, kita duk fikir tu tak sembahyang lah kan? Duk fikir betul ke aku ahli neraka, duk melengung tu lah kan. Jadi patah semangat sebab dikhabarkan, dimaklumkan kepada kita yang kita ni ahli neraka. Baik, hatta kalau seseorang itu dikatakan sebagai ahli neraka sekalipun, dia tidak akan patah semangat dia untuk beribadah, sebab dia beribadah tu bukan sebab syurga ataupun neraka, tapi dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh tu siapa? Yang suruh tu Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ni, sebut lagu ni dah rakam ni kan. Saya kata ustaz ni kata ada orang kata boleh masuk syurga, masuk neraka. Jadi kok lain pula tadi. Bukan, saya kata kalau kena faham bagi elok. Jadi walaupun seseorang itu ditakdirkan dia masuk ke dalam neraka sekalipun, dia kalau dia beribadah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah taala terima. Nak katanya perkara yang dia buat itu bukan disebabkan benda yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini telah mengajarkan kita satu doa yang dibaca sebanyak 3 kali, yang akan membenteng kita daripada menjadi seorang yang terpesong akidah, serta dapat menjadikan kita seorang yang menjadikan matlamat ibadah dan segala kelakuan kita hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah ya tuan-tuan. Tak boleh bahasa Melayu, baca bahasa Arab. Bahasa Arab dia apa dia? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung denganmu, dengan kekuasaanmu, an usyrika bika, daripada aku mensyirikkanmu dengan sesuatu apapun, wa ana a'lam, sedangkan aku mengetahui, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, lima la a'lam, pada apa yang aku tidak ketahui. Ingat tuan, tak boleh baca bahasa Melayu, baca bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi nanti bila video ni dah selesai, tuan-tuan boleh tengok balik apa dia, tak tahu doa yang dibacakan tadi, kita pun ingat balik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Walaupun kita diwajibkan untuk menghindari segala perkataan dan perbuatan yang membawa kepada syirik, ini tidaklah bermakna kita boleh menghukum orang Islam sebagai orang yang syirik dan murtad. Ini kerana hukuman bahawa seorang Muslim telah murtad hanya boleh dikeluarkan oleh mahkamah, oleh hakim, serta diadili dengan penuh teliti dan saksama. Ni kita sebut kan, akidah yang diajarkan dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita tak mudah-mudah untuk kafirkan orang lain. Jadi siapa yang nak menghukum seseorang tu terkeluar daripada Islam ataupun tidak? Hakim. Hakim yang berhak untuk menentukan dia ni terkeluar ataupun tidak daripada Islam. Kita boleh buat mai bukti kita buat mai bukti yang menyokong kata dia ni ada unsur-unsur yang tak apa nak kena. Tapi tidaklah melayakkan kita untuk menghukum dia macam orang kafir ataupun orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita tak boleh mudah-mudah macam tu tuan-tuan dan puan? Sebab implikasi pada hukuman murtad ini besar. Implikasi kepada hukuman murtad ini sangat besar. Jadi yang boleh menentukan, yang boleh menjatuhkan hukum dan sebagainya hanyalah hakim dan juga pemerintah. Jadi kita bermain dalam kerangka kita sahaja. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-25.
Sebab tu tuan-tuan, jangan kita mudah-mudah terpengaruh. Ini saya nasihatkan diri saya dan semua yang berada di sini, termasuk yang menonton nanti. Jangan mudah-mudah untuk terpengaruh bila dibangkitkan isu-isu khilafiyah. Isu-isu khilaf. Apa dia isu khilaf ni? Tawassul, istighathah, ziarah kubur dan sebagainya. Di sana ada perincian dan perbahasan ulama tentang perkara tersebut. Ada orang yang terlalu kerah sampai mengatakan bahawa mereka ini adalah mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Jangan kita mudah-mudah untuk mengatakan saudara seaqidah kita itu terkeluar daripada agama. Sedangkan di sana ada perbahasan yang dibahas panjang lebar oleh para ulama kita. Jadi kita sebagai orang awam ambil pendekatan sebagai orang awam. Jangan meletakkan sesuatu hukum pada perkara yang kita tidak tahu. Hadis yang berikutnya ialah doa yang menghapuskan dosa sekalipun ia seberat dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Baik. Dosa lari dari medan perang ni adalah dosa yang sangat besar. Sebab dinisbahkan sebagai pengkhianatan kepada perjuangan. Jadi lari dari medan perang ni adalah dosa yang sangat besar. Tetapi Nabi SAW mengajarkan satu doa, mengajarkan satu lafaz, yang mana kalau seseorang itu melafazkan doa tersebut, melafazkan zikir tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat at-tawwabnya itu akan mengampunkan dosa orang tersebut. An Bilal bin Yasar bin Zaid maula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala haddathani abi an jaddi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yaqul man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahfi rawahu at-Tirmidzi. Daripada Sayyidina Bilal ibn Yasar ibn Zaid. Zaid dekat sini bukan Zaid ibn Harithah, tapi Zaid ibn Bula. Salah seorang daripada maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula ni budak suruhan. Budak suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau telah mengatakan bahawa haddatsani abi, telah mengatakan oleh ayahku, iaitu Yasar ibn Zaid. Daripada Bilal ibn Yasar ibn Zaid, Bilal kata ayahku, yakni Yasar ibn Zaid, telah menceritakan kepada aku bahawasanya daripada datukku, iaitu Zaid ibn Bula, telah mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahfi, maka akan diampunkan dosanya sekalipun dia telah lari dari medan perang. Hadis ni ataupun lafaz ni kita pun hafal. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak baca huwal hayyul qayyum kan, nak baca huwal hayyul qayyum. Dalam hadis sebut huwal hayyul qayyum. Kalau nak ambil daripada hadis, baca al-hayyul qayyum. Baca al-hayyul qayyum boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia ada takdir i'rab dia dekat situ. Tapi kita bukan nak cerita pasal bahasa Arab lah. Boleh je nak baca huwal hayyul qayyum pun boleh, nak baca huwal hayyul qayyum pun boleh. Hadis diriwayatkan daripada al-Imam Tirmidzi. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, apabila diucapkan sahaja oleh seseorang, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, sama ada dosa yang besar atau dosa yang kecil yang telah lalu, sekalipun dosa itu terlalu besar, seperti dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil boleh terhapus dengan zikir. Dosa kecil boleh terhapus dengan apa jua amal soleh yang kita buat. Dosa kecil boleh terhapus dengan kita ambil wudu. Kita boleh terhapus dosa kecil kita dengan solat. Dosa kecil kita boleh gugur dengan kita jalan kaki ke masjid, ke surau dan sebagainya, sedekah dan yang lain-lain. Adapun dosa besar ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang digariskan oleh para ulama, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam sebegitu banyak penulisannya. Antaranya diterangkan di dalam kitab Riyadhus Salihin ada sebut.
Diterangkan dalam kitab Al-Azkar Al-Muntaqabah min Kalami Sayyidil Abrar pun juga ada sebut bagaimana prasyarat bagi seseorang untuk taubat daripada dosa besarnya mesti memenuhi 3 syarat dan tambah satu. Yang pertamanya, dia mestilah menyesali pada dosa yang dia lakukan. Dia mesti menyesal sungguh-sungguh dengan dosa yang dia buat. Yang kedua, dia mestilah meninggalkan serta-merta dosa yang dilakukan tadi. Dan yang ketiga, dia berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ini adalah syarat taubat yang utama yang digariskan oleh alim ulama kita berdasarkan daripada beberapa penelitian terhadap nas-nas dan juga dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Adapun yang keempat ialah seseorang itu mesti mengembalikan hak orang lain sekiranya kalau dia telah mengambil hak orang tersebut. Maka itu barulah dikira taubat daripada dosa yang besar. Jadi memadai ataupun tidak bagi seseorang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sedangkan dia tidak menyesal, sedangkan dia tidak meninggalkan dosanya dan sebagainya, maka dia akan menggugurkan dosa yang kecil. Adapun dengan lafaz istighfar tadi akan menggugurkan dosa yang besar sekiranya dia mendatangkan syarat-syarat yang telah pun disebutkan tadi. Dosa-dosa besar tidak akan terhapus dengan amalan-amalan baik, sebaliknya hanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelaku dosa besar memohon keampunan yang sungguh-sungguh atas dosa yang telah pun dilakukannya. Minta doa, minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila minta ampun sungguh-sungguh ni, mai ada perasaan menyesal, dia akan mai. Mai ada perasaan tak mau buat dah dosa tu, dia akan mai. Macam mana pula kalau dia dalam keadaan dia sedang meminta ampun, dalam keadaan dia menyesali dosa yang dia buat, dia tak buat dah dosa dan dia berazam untuk tidak kembali melakukan dosa, kemudian dia jatuh lagi dalam dosa yang dilakukan, macam mana dia nak buat? Maka teruskan bertaubat. Taubat yang tadi Allah Ta'ala terima tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, sebab dia telah pun datangkan dengan syarat-syarat dia tadi. Adapun dia terjerumus untuk kali yang kedua, ketiga, keempat, bahkan ke 100 kali sekalipun, itu adalah sifat basyariah, sifat seorang manusia yang akan jatuh dalam lembah dosa. Cumanya jangan memetik daripada kata-kata Al-Habib Ali Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan jangan sampai kita terjerumus dalam satu dosa yang paling besar. Dalam banyak-banyak dosa ni ada satu dosa yang paling besar, iaitulah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia tak yakin pun bahawa dosanya ni akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak yakin pun yang dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Maka ini adalah sebesar-besar dosa yang sangat bahaya. Yang ni kita kena elak. Macam mana besar sekalipun dosa seseorang, kalaupun dia pernah buat satu-satu dosa yang tak mungkin orang lain boleh terima, tapi kita kena percaya bahawa Allah Ta'ala terima tak? Allah Ta'ala terima. Sebab Allah Ta'ala itu sifatnya adalah At-Tawwab, Tuhan yang Maha penerima taubat. Sekalipun orang tu banyak kali buat dosa, tapi Allah Ta'ala ni At-Tawwab. Kalau orang tu minta ampun banyak kali, sangat-sangat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tetap akan terima. Sekalipun kita datang dengan dosa yang sebesar gunung, seluas langit dan bumi, sebanyak buih di lautan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dia. Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha menyayangi hamba-hambanya. Allah tidak akan bosan menunggu rintihan taubat hambanya. Sebab itulah dalam hadis Qudsi ada menyebutkan bahawa kalaulah hamba-Ku datang berjalan, Aku akan datang berlari kepada dia. Bukan maksud kata Allah Ta'ala tu lari main dekat kita. Maksudnya adalah rahmat Allah Ta'ala tu mengatasi daripada penyesalan kita tadi. Sebelum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala dah ampunkan kita dulu. Sebab Allah Ta'ala ni ilmunya mengatasi daripada apa yang kita buat. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang pantas untuk diri kita. Tinggal lagi bahawa kita ni nak pergi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Setiap hari Allah Ta'ala panggil untuk kita balik. Allah Ta'ala panggil kita untuk kita balik kepada dia. Tinggal lagi kita nak balik ataupun tidak.
Hadis yang berikutnya ialah lumayan pahala membaca Al-Quran. Hadis yang menerangkan tentang fadilat dan juga kelebihan bagi seseorang yang membaca Al-Quran. InsyaAllah hadis ni kita akan baca dengan hadis kelebihan surah Al-Ikhlas pada pertemuan yang akan datang. Kalau sempat juga kita akan baca tentang hadis kelebihan Ayatul Kursi yang menjadi pendinding daripada syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang lemah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf di atas ketelanjuran bahasa ataupun tersalah tutur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.